kehidupan ini ataupun saki-baki hidup kita ini dengan melaksanakan perkara-perkara yang melambangkan ketaatan pada Allah Ta'ala, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan nikmat ini, iaitu taufik dan hidayahnya ke atas kita sehinggalah kita kembali kepadanya. Amin tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan, sebelum kita mulakan pengajian kita pada kitab Aqidatul Awam karangan Al-Imam Ahmad Marzuki rahimahullah, marilah sama-sama kita mulakannya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang tuan-tuan, kita sama-sama cuba kongsikan berkenaan dengan kitab Aqidah yang dikarang oleh Imam Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, iaitu Aqidatul Awam, dan kita baru masuk pada bait yang kelima, iaitu wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ashrina sifah, iaitu dan selepas itu fa'lam, ketahuilah kamu, bi wujubil ma'rifah, dengan perkara yang wajib atas kamu mengetahui ataupun mengenali siapa, iaitu Allah. Min wajibil lillahi 'ashrina sifah, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam perbahasan ini kita baru masuk perbahasan fa'lam, dan ketahuilah. Dan ketahuilah itu bukan tahu kan. Ini tahu orang dengan jalan orang bagi tahu, baru kita tahu, betul? Kalau orang tanya kita lah, macam mana awak tahu Tuhan ni ada? Mak saya begitu. Betul tak? Macam mana awak tahu solat itu 5 waktu? Ustaz saya begitu. Tapi jalan tahu kita tu bukan jalan istikrar ataupun dengan jalan penyelidikan ataupun dengan jalan menggali, mencari dalil ataupun tidak. Maksudnya kita hanya menerima saja. Dari segi itu dia panggil hukum taklid. Dia panggil hukum taklid. Kalau dalam perbahasan mazhab ataupun perbahasan fiqah, perbahasan fiqah ni, maka kita semua yang tidak mempunyai kemampuan dalam berijtihad, dalam mendatangkan dalil ataupun dalam memahami hukum-hukum fiqah dan usul fiqh dan kawaid fiqh, maka wajib kita bertaklid. Wajib kita bertaklid. Contoh, awak orang mana? Orang 9. Tarawih esok berapa rakaat? Kita buat 10, ada buat 8. Mana dalil Datuk Mufti? Fatwa Negeri Sembilan kata 8, 10. Boleh tak? Boleh. Mana dalil? Tanya mereka. Jangan tanya saya. Pasal kita tak mampu untuk menentangkan dalil. Kita bukan ahlinya. Kita bukan orang yang ada kemampuan untuk berijtihad. Maka tanyalah mereka yang ada kemampuan ataupun autoriti dalam berijtihad. Jangan tanya saya. Apa sebab Ustaz? Tanya Jabatan Mufti lah. Apa dalil 20 rakaat solat tarawih? Jangan tanya saya, tanya ulama. Tanya mereka yang telah memfatwakan 20 solat sunat tarawih. Itu kena tanya orang yang faqih. Kenapa pula kena samak bila kenapa pula kena sertu bila kita najis mughallazah? Itu dalil-dalilnya, segala kaifiatnya dikeluarkan oleh para imam mujtahid. Namun dalam i'tiqad, dalam kita mengenali Allah Ta'ala,
setengah ulama ataupun sebahagiannya mengatakan tidak sah iman orang yang bertaklid. Ini bukan semua ulama, ini hanya jumhur saja, bukan ijma'. Hanya sebahagian daripada ulama mengatakan tidak boleh bertaklid, iaitu mengatakan, awak tahu tak Tuhan ni ada? Ya, saya tahu. Bagaimana awak tahu? Opah saya begitu, wan saya begitu, ombong saya begitu. Mana awak tahu Tuhan itu ada dengan jalan ada orang bagi tahu. Itu setengah ulama mengatakan itu ada masalah dalam i'tiqad. Macam mana awak tahu Tuhan itu wujud? Dengan apa? Abah bagi tahu. Betul ke tidak? Entahlah, saya pun tak tahu. Itu dah waham, itu dah ada syak. Kalau orang tanya kita pula Tuhan ni ada atau tidak, kita pun tak mengaji. Entahlah, saya pun tak tahu lah. Saya ambil tengah-tengah lah, 50-50 lah. Itu syak. Syak Tuhan ada. Itu tak ada. Itu iman ada problem tu tuan-tuan. Tidak beriman lagi tu. Kerana menyangka Tuhan itu ada ataupun tidak. Ataupun mengatakan Tuhan itu ada tak? Berat sangka saya ada, tapi tak tahulah kan. Ada tidak, tapi saya borek ada lah. Itu dah jadi apa tuan-tuan? Dah jadi waham. Dah jadi waham. Borek pada tak ada, kurang pada tak ada. Ada. Contohnya waham tu macam 80% dia percaya, 20% lagi tak percaya. Macam tu. Iman yang jazam, iman yang betul, iman yang sahih, mengatakan Allah ni wujud tak? Ya, Allah ni wujud. Bagaimana awak tahu Allah itu wujud? Melalui Al-Quran, melalui pengkajian saya, pendalaman saya, berusaha belajar mengenali Allah Ta'ala, mendampingi para masyayikh untuk belajar tentang ketuhanan, mengenali Tuhan itu, agar saya mengetahui bahawa Tuhan itu wujud. Itu betul, dia sendiri kaji. Maka iman ini dia katakan i'tiqad yang diterima. Dalam bab i'tiqad, kenapa tuan-tuan kita boleh menggunakan akal dalam mencari kehidupan kita? Buka kedai kan, pergi bersawah kan, jual barang online. Benda-benda dunia ni kita boleh guna akal cari, tapi takkanlah Tuhan kita main dongan cakap orang je kan. Besok orang cakap Tuhan ada 3 kan, rasa lah kan. Tak rasa, sudah hanya ikutlah agama tu. Sibuk guna kalimah Allah kan. Tak nak guna kalimah dia, tapi suruh sembah Allah tak nak pula kan. Sibuk nak menggunakan kalimah Allah untuk lambang agama tuan-tuan. Macam dah tak laku pula agama dia, nak guna agama kita pula sebagai identiti agama dia. Itu problem tuan-tuan. Kita Negeri Sembilan ni memang, saya pun ada baca dalam tulisan-tulisan di Jabatan Mufti, kata kita menolak 100% penggunaan kalimah Allah yang digunakan oleh agama lain. Tak kisahlah agama apa pun tuan-tuan. Tapi bila terjemahkan ke bahasa agama Hindu, tak nak pula dia guna Siva ke Rama ke, sibuk dia kata Tuhan juga. Tapi tangan orang Melayu asyik sibuk nak guna Allah. Itu nampak dia cuba usahanya, orang panggil evangelis lah, usaha untuk mengkristinisasikan orang Islam ke dalam agama Kristian. Ini satu agenda yang jahat. Kita alhamdulillah tuan-tuan, kita pergi masjid, pergi kuliah, dapat tu. Yang kita kisau sekarang tuan-tuan, anak-anak kita, cucu kita esok tuan-tuan. Sudah takut di zaman cucu kita, tak apalah, dia nak guna kalimah Allah, biarlah, kita sibuk-sibuk alang buat apa. Ayo, besok dia keluar majalah kan, Allah itu 3, ya betul. Allah itu kasih, ya betul lah, langsung. Jazabillah. Ini takut perkara itu terjadi. Kalau zaman kita ni alhamdulillah kan, zaman cucu kita, cicit kita esok macam mana tuan-tuan? Kita pegang tangan sampai cucu kita orang masuk syurga, cicit dah tak ada dah, pasal dah terpesong ke agama lain. Ini sejak, kalau perkara ini tuan-tuan tidak diatasi sekarang tuan-tuan, benda ni akan merebak dan merebak sehingga jadi barah dalam masyarakat. Orang sekarang tuan-tuan tak ada hantar bom ke nak meletup macam zaman dulu kan. Orang perang ke Melaka kan, Portugis hantar mula-mula sekali Vasco da Gama
Kan orang bersejarah tu lah, Vasco da Gama datang buat tinjauan semua, balik hantar pula Alfonso di Albuquerque. Seorang namanya seorang, dia hancurkan masjid orang Islam, dia rosakkan anak-anak dara orang Islam. Siapa-siapa yang kahwin dengan, berjaya kahwin dengan anak orang Islam, dia akan diberi pencen dan diberi tanah dan sebagainya. Habis semua itu jadi Gregor tu tuan-tuan, kat kampung Ujung Pasir tu. Semua tu anak orang Melayu dulu tuan-tuan. Sekarang orang tak ada buat macam tu. Orang sekarang tu main perang saraf je. Sebab orang sekarang orang Melayu kan banyak cerdik pandai, yang banyak membaca, banyak mengkaji, banyak sebagainya. Jadi dia tak boleh guna bom lagi dah. Dia tak boleh guna kekerasan. Pasal kita ada undang-undang, maka dia gunakan cara senyap. Guna ni kalimah Allah, gunakan perkataan kiblat, menggunakan perkataan apa ni Kaabah, menggunakan perkataan ibadat, solat, tapi bukan solat agama kita, tapi solat agama lain. Bukan kiblat agama kita, tapi guna kiblat agama lain. Apa tujuan tuan-tuan? Terang tak cara dia tu nak memanipulasi fikiran anak-anak muda kita untuk mengeluarkan kita daripada Islam. Besok jangan terkejut tuan-tuan, anak-anak muda kita sembahyang tapi keluar salib kek rantai tuan-tuan. Dulu kek Parui itu pun ada kisah, tuan-tuan tahu tak, sebutlah, orang lama tahulah kan, zaman kes apa tu tak sebut nama lah, tuan-tuan tahu macam cerita kan, rakaman-rakaman ni kan, so payah pula. Jadi orang lama tahu cerita orang kek Parui tu, ada anak Parui tu kan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada dia, kembali pada agama Islam. Jadi nak mengetahui jalannya, mengetahui Allah itu dengan jalan kajian, dengan mendatangkan dalil. Apa dalil Allah itu wujud? Allah khabar dalam Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fa'lam annahu la ilaha illa fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan ketahuilah kamu sesungguhnya Tuhan kamu ialah esa. Qul huwallahu ahad. Dia tak ada main khabar-khabar, awak khabar, jiran khabar, ketua JKK yang khabar, ketua kampung khabar, tak ada. Dia memang cari sendiri. Ini kena ada fa'lam, dan ketahuilah dengan jelas, iaitu dengan mendatangkan dalil yang subut dan qata'i, dan sabit dengan Al-Quran yang qata'i dalam Al-Quran, dalam hadis Nabawi, dan juga akal yang sehat. Kenapa dalam mengenali Allah ni kena ada akal, Ustaz? Kenapa tak ambil Quran je? Persoalan kan, kita kena ambil dalil Al-Quran, Ustaz, tak boleh pakai dalil akal. Selalu ada golongan-golongan ni gunalah. Habis tu Al-Quran tu diturunkan kepada siapa? Orang gila. Boleh tak? Orang gila je Quran. Ada juga kan orang gila baca Quran, dia orang gila dengan Allah lah. Jadi gila otak ni miring tuan-tuan. Al-Quran tu diturunkan untuk siapa tuan-tuan? Untuk manusia dan jin tu lah. Pada manusia dan jinnya macam mana? Budak 3 tahun faham tak Quran? Tak payah Quran lah, bagi dia pisau. Dia faham tak guna pisau tu? Tak faham pasal dia tak ada akal. Jadi Al-Quran diturunkan pada siapa? Manusia yang ada akal. Mestilah akal yang memahami apa yang dihendak dikhabarkan oleh Allah. Itulah fungsi akal yang Allah bagi. Jangan ambil saja kita Quran kita kena ikut dia. Betul lah, memang Quran tu diikut, tapi kenalah pakai akal kan? Supaya kita dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk kan? Dengan Quran tadi tu namanya, Quran ni namanya Al-Furqan, yang membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Dengan akal tadi, akal ni timbang lah tuan-tuan. Akal ni kita alat sukat kita lah. Akal ni Allah bagi untuk kita sukat mana yang baik, mana kacau, mana intan kan, mana yang berharga, mana yang tak ada nilai. Itu fungsi akal. Mana Tuhan yang sebenar, mana Tuhan yang salah. Itu yang kita kena tahu. Macam orang yang menyembah patung, menyembah selain daripada Allah tu, sebenarnya dia tidak menggunakan akal yang betul. Kalau tanya pada dia,
Awak ni sembah siapa? Saya sembah patung. Macam mana awak tahu patung ni Tuhan? Dia kata, mak saya bagi tahu, bapak saya bagi tahu. Takkan bapak saya bagi tahu benda yang salah? Takkan bapak saya tak betul bagi tu ni? Mereka ni tuan-tuan bukan tak salah, tapi maksudnya bukan benda itu betul, tapi benda itu salah faham. Mana kena betulkan salah faham tadi. Semua mak ayah nakkan benda yang betul, tapi mereka salah faham tentang maksud ketuhanan. Maka mereka menerjemahkan ketuhanan tu dalam bentuk rekaan mereka, dalam ubahan mereka dengan tangan-tangan mereka. Maka patut kita yang membetulkan. Maka nak betulkan orang-orang yang nyembah berhala ni macam mana? Baca Quran. So dia baca Quran, dia tak faham lah tuan-tuan. So si Cong baca Quran. Salah. Kalau you mau tahu itu Tuhan betul lah, you baca Quran. Saya tak tahu, saya buat ada kitab, you mau baca lah. Dia suruh kita baca kitab dia pula. Poning pula kita. Maka dengan akal, dia pun ada akal, kita pun ada akal. Maka kita yang terjemahkan maksud ketuhanan yang betul pada dia. Nak suruh dia baca Quran, Qul huwallahu ahad pun dia tak faham. Jadi kita kena terjemahkan dengan cara hikmah. Hikmah dengan ikhlas, dengan tekun, dengan sabar, agar mudah-mudahan kita ni dapat menarik, walaupun tak semua, satu pun dapat lah. Dan kita pun duduk kat taman kita ni berjiran dengan Cina India, dah berjiran lama, dah puluh tahun, seorang pun ahli keluarga dia untuk masuk Islam lagi. Macam mana tu tuan-tuan? Kan ada kawan kita berjiran sebelah, anti Mary lah, sebelah tu Syamugam lah. Tapi berjiran punya lama tapi tak pernah masuk Islam. Patutnya ada kesan. Sepatutnya mereka terkesan dengan agama yang kita bawa, akhlak yang kita bawa, i'tiqad yang kita bawa, tapi tak masuk-masuk. Pasal apa? Ada masalah kepada dia pada kita. Kurangnya akhlak kita pada dia, kurangnya perhatian kita pada mereka. Jadi kita usahlah tuan-tuan. Tak ramai pun kurang-kurang orang pejabat kita, kurang-kurang orang datang kau beli barang kedai kita, insyaAllah. Jadi kita masuk dalam hukum akal. Jadi hukum akal ini terbahagi kepada tiga. Hukum akal dalam memahami ketuhanan ataupun i'tiqad kita ada tiga. Pertama ialah wajib akal. Wajib akal. Seperti mana Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah berkata, maksud wajib akal ialah apa? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang tidak diterima oleh akal akan ketiadaannya Tuhan. Perkara yang tidak logik lah kita kata. Perkara yang akal tak terima, iaitu tidak logik pada akal tentang tiadanya Tuhan. Tiadanya Tuhan. Boleh tak tuan-tuan terima pada akal bahawa alam ni tak ada Tuhan? Boleh tak kita cakap? Boleh lah ustaz ni. Mana boleh ustaz? Alam ni mestilah ada Tuhan. Tidak, siapa pula yang menjadikan alam ni? Takkan jadi sendiri pula. Itu namanya akal tu menolak tentang ketiadaan Tuhan. Maka akal ni menisbahkan wujudnya Allah, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang menjadikan alam ni. Mustahil alam ni jadi sendiri. Mustahil alam ni semula jadi. Mustahil alam ini menjadikannya sendiri. Tak. Mesti ada Tuhan ataupun pencipta yang menjadikan alam ini. Maka tidak logik pada akal pada mengatakan tiada Tuhan. Tuan-tuan balik rumah, buka rumah, pintu dah terbarai dah. Buat cerita lah kan, boleh cuba tuan-tuan kecap sikit. Pintu dah terbarai, buka pintu, barang semua terabur kan. Tengok TV tak ada, naik atas laptop tak ada. Tuan-tuan akan khabar apa tuan-tuan? Ada apa tu? Kenapa jadi macam tu? Ada pencuri masuk dalam rumah. Ada orang dah masuk dalam rumah. Tiba-tiba jiran kita datang.
Absal ni bang, dia pun intai. Ni habis barang-barang saya kena rompak lah. Tak ada, mana ada rompak rumah bang. Saya tak tahu pun. Habis yang ni terabur-terabur jadi apa? Dia jadi sendiri tu bang. Kata. Dia jadi sendiri. Kita cakap apa? Kau ni gila lah bang. Dia ni tengah poning kepala ni, barang namanya hilang. Kau datang baik kelakar ni pula. Kan? Boleh terima tak akal? Boleh terima tak bang? Kita tetap akan mengatakan tak ada, dia saya dapat polis ni. Pasal dah rumah kena rompak. Walaupun perompak tu tak ada, kita tahu dah ada orang masuk. Maka kita kalau kita khabar alam ni jadi sendiri, boleh terima tak? Alam jadi sendiri. Habis siapa? Kan? Pelik pula kan? Alam jadi sendiri. Siapa pula? Macam mana jadi sendiri pula? Itu yang difahami oleh orang-orang orientalis. Orang-orang yang ahli sains yang tidak ada panduan keagamaan, keimanan, terus menisbahkan alam jadi sendiri. Dulu saya pernah baca satu debat, dia kata apa? Dia kata alam ini terjadi dengan Big Bang. Alam ini terjadi dengan satu letupan, dia bagi Big Bang. Alam ini, dia kata dulu alam ni satu. Alam ni, langit dan bumi ni satu molekul besar, molekul. Satu bentuk gas, empatan lah. Kemudian kalau tekanan yang terlampau kuat, dia meletup, jadilah Big Bang. Jadi maka alam itu terjadi dengan, dia kata terjadi dengan Big Bang. Jadi kata maknanya alam ni tak jadi semula jadilah. Dalam debat tu kata, kenapa lah alam jadi semula jadi? Siapa pula jadikan Big Bang tu? Nampak tak? Takkan dia gas tu jadi sendiri, semua jadi sendiri, tiba-tiba dia meletup. Siapa yang meletupkan? Nampak tak? Di situ dia dah fail lah. Mesti ada supreme highest power, tuan-tuan. Allah yang maha kuasa yang menjadikan, takkan jadi sendiri punya Big Bang tu. Memang Islam pun kata memang alam ni dalam Quran Allah cerita dunia ni asalnya satu, kemudian mereka dipecahkan menjadi alam, bertingkat-tingkat, langit, bumi, bulan, bintang, kawakib dan sebagainya dijadikan oleh Allah. Akhirnya mereka sampai situ mereka dah buntu. Big Bang tu siapa pula jadikan? Allah lah, takkanlah haji kan sebelah rumah jadi kan? Begitu mestilah Allah. Maka tak tergambar pada akal ataupun tak terima akal alam ini tak ada Tuhan. Maka itu adalah perkara yang pada wajib akal. Kemudian pada mustahil akal. Mustahil akal adalah perkara yang kita nisbahkan jikalau Tuhan itu ada 2 dan 3. Seperti agama tu lah. Dia mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Trinity. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Siapa yang Tuhan sebenarnya? 3 Tuhan. Habis tu, kalau Tuhan tu 3, dia macam mana nak nisbahkan dia Tuhan bila dia bergabung gitu. Maka Trinity lah jawapannya. 3 dalam 1. Macam kopi mahkota dewa. Mahkota dewa 3 boleh dalam 1, tuan. Gula semua, krima semua ada dalam. Lebih Tuhan lah macam tu. Itu pemahaman yang sesat barat, tuan. Pemahaman yang kufur. Laqad kafara alladhi naqalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafirlah mereka yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih, itu Nabi Isa anak Maryam. Ini orang yang sibuk gunakan kalimah Allah. Ada 2, 3 Tuhan. Kita, tuan-tuan, dongar naik kapal ni, okey tuan-tuan, kapal terbang ini akan dijalankan oleh 3 orang pilot. Kita turun dulu. Kan? 3 pilot, tuan-tuan, bawa kapal terbang memang ke bawah lah jawapannya. Kan? Bawa kereta 2 steering. Bawa kereta kan 2 steering, tuan-tuan. Nak naik labang jalan seorang je lah. Kan? Seorang nak belok kanan, seorang nak belok kiri. Terbolah kereta. Maka itu dia kata mala yatasarru fil aqli wujuduhu, tidak tergambar pada akal ataupun tidak terima pada akal akan wujudnya 2 atau 3 Tuhan. Tak boleh terima ni kalau 2 Tuhan. Alam ni seorang jadi langit, seorang akan jadikan bumi. Kalau Tuhan yang jadikan langit tu tak Tuhan lah, pasal dia tak mampu buat bumi.
Tuhan yang mampu buat bumi pula, taklah Tuhan sangat, pasal langit pun tak boleh buat. Nampak tak? Kat situ dah jam dah. Macam mana Tuhan dua pula, macam mana Tuhan tiga pula? Tuhan boleh serap-serap pula masuk dalam badan dia, jadi Nabi Isa, keluar dia asal Ruhul Kudus pula. Macam mana Tuhan ni boleh pindah-pindah pula, menurun pula sebagainya. Ini problem lah kan. Hantu setan je boleh lah kan, boleh masuk kan. Tuhan pun boleh serap badan orang. Seolah-olah Tuhan tu tak ada tompek nak terjalikan diri dia masuk dalam badan orang. Itu padahal Allah Ta'ala ni, Tuhan ni tidak memerlukan tempat, Tuhan ni tidak memerlukan jasad, Tuhan ni tidak memerlukan jisim, jirim dan sebagainya. Jirim dan jisim itulah makhluk, Allah tidak begitu. Maka itu wajib mustahil akal. Mustahil pada akal kita mengatakan ada dua ataupun tiga Tuhan lebih daripada tu. Maka kalaulah dua Tuhan itu berlaku, maka hancurlah alam ni kan. Hancurlah alam ni tuan. Kita lepas kahwin pun duduk rumah mentua bergaduh tuan kan. Pak mentua kita bos, kita pun jadi bos kat boarding belum kan. Sudah kau jadi mas sendiri lah kan. Bawa kapal, ada dua kapten, memang tenggelam lah kan. Tak payah tengok, tak nak abang seorang naik lah, saya tak berani tu kan. Cukuplah seorang nak khoda selesai. Kemudian harus pada akal, perkara yang boleh terima pada akal sama ada ataupun ketiadaannya. Itu akal, harus pada akal. Dalam bab akidah ni ada satu bab dia panggil harus pada akal. Harus pada akal perkara sesuatu tu dipanggil mungkin, iaitu boleh terima pada akal kita ada dan boleh diterima pada akal kita tiada. Contoh 100 tahun dulu kita ada tak tuan? 100 tahun dulu kita ada tak? Tak ada. Mana kita boleh terima akal bahawa kita ni tak ada dulu? Kita tak ada. Sekarang kita ada tak? Ada lah. Mana akal kita boleh terima, boleh kita akui bahawa 100 tahun dulu ataupun sebelum itu, sebelum saya dilahirkan ataupun saya diberanakkan, saya tak wujud pun kat dunia ni. Saya tak wujud pun di dunia ni. Kemudian sekarang saya ada. Mana ada lah. Besok kita ada tak? Siapa boleh jamin besok dia memang dia hidup? Entahlah Ustaz. Entah ada ke tidak. Maknanya akal kita boleh terima ada, boleh terima tiada, dan boleh terima kemungkinan. Boleh terima kemungkinan ada, kemungkinan tiada. Boleh tak terima akal? Ada tak akal orang tuan-tuan yang tak boleh terima? Tak saya ya. Tuan-tuan ada makluman tuan-tuan, kereta Avanza ke NCB 575, lampu kereta menyala tuan-tuan. Ada tak jemaah kita? Cuba tengok tuan-tuan. Avanza ke Avanza NCB 575, lampu kereta menyala. Kau ramai-ramai tolak kan? Baik, cuba tengok, ingatkan kawan kita. Baik. Itu harus pada akal. Boleh faham tuan ni? Sekat ni wajib akal, iaitu kita wajib akal ini mengatakan wajib adanya Tuhan yang esa menjadikan alam ini, betul? Kedua, mustahil pada akal adanya berbilang-bilang Tuhan ataupun lebih daripada dua dan lebih ada yang menjadikan alam ini. Tak boleh terima akal. Kemudian boleh terima akal ialah perkara yang jaizat, perkara yang jaiz ataupun perkara yang harus, iaitu sama ada tiada ataupun mungkin ada mungkin tiada. Contoh perkara yang mungkin ada mungkin tiada ialah satu orang tu baru kahwin. Abang esok dapat anak tak tahu lagi lah bang, ada tak ada, rezeki pada Allah lah. Itu nampak tak? Kalau ada lah, tak ada pun tak apalah, rezeki pada Allah. Mana dia boleh terima ada dan tiada pada masa yang sama itu. Boleh faham tuan baik. Kemudian wajib akal tu terbagi pada dua. Wajib akal tu terbagi pada dua. Pertama ialah secara daruri, iaitu secara pasti. Kalau tak guna akal pun paling tahu. 1+1 apa bang?
2. 1 campur 1, 2. Pasti tak? Tentulah Ustaz, budak yang 1 boleh jawab. Pasti tak? Ya, anda pasti? Takkanlah tak pasti kan. Kalau 3 kali tanya, apa kalau 1 pasti apa? Kita pun koyak kan. Pasti. 1 campur 1 ialah jawapannya 2. Itu secara daruri, secara pasti. Dan satu lagi lah, wajib akal secara nazari, iaitu dengan cara perhatian. Iaitu apabila kita mengatakan adanya Allah yang menciptakan alam ini, maka kita kena cari dalil. Kena cari dalil tentang adanya Tuhan, tentang adanya pencipta. Pertama tentulah kita gunakan daripada Al-Quran, iaitu daripada dalil-dalil yang naqli, dalil-dalil yang jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabawi, dan juga dari segi dalil-dalil yang ada pada akal yang sihat. Itu wajib akal pada nazari, itu mencari dalil. Kemudian mustahil akal terbagi 2 juga, iaitu mustahil akal daruri, iaitu menghukumkan sesuatu perkara yang tidak perlu kepada perbahasan, mustahil. Contoh mustahil ialah secara pasti 1 campur 1 ialah 5 boleh. Pasti tak jawapan 5 boleh? Salah tu bang. Apa pula tu campur 1 5 boleh? Habis tu berapa? 1 campur 1 2 lah. Yalah pastilah. Yang membagi tu mustahil. 1 campur 1 5 boleh. Mana di sekolah? Mana abang ajar ni? Kan? Mana salah. Secara pasti je salah. Itu tak payah guna fikir. Macam mana 1 campur 1 jadi 5 boleh? Kita pun tekun mencari dalil lah. Tu namanya B nama tuan. Kan? Itu namanya terlalu pandai mana. 1 campur 1 cari dalil 5 boleh tu macam mana datang. Tak payah dipikir, orang pun tahu salah jawapan dia. Betul? Tapi kalau dia mengatakan bahawa Allah itu tak ada, Tuhan itu tak ada, Tuhan itu tak wujud, mustahil akal. Maka dia kena datangkan dalil. Datangkan dalil lah. Datangkan dalil kata Tuhan tak ada. Maka dia takkan berjaya mendatangkan dalil, pasal semua alam ni menunjukkan adanya pencipta. Alam ini ialah dalil. Allah itu madlul. Tengok alam dah tahu lah mesti ada pencipta. Takkanlah Tuhan tak ada. Itu orang gila tuan. Maka itu dia panggil mustahil akal nazari, dengan cara perhatian, dengan cara mendalami, istiqra', kajian, penyelidikan dan sebagainya. Maka kita mengatakan Allah itu wujud. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat bagaimana unta itu kami ciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu kami tinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana pula kami memasak-masakkan gunung. Wa ilal wa kaifa ardi kaifa sutihat. Bagaimana pula kami meluaskan daratan. Itu semua ada dalil melihat keagungan Allah. Bagaimana Allah cipta unta. Unta ni tuan-tuan, Allah cipta tengah ribut pasir pun dia boleh jalan lagi. Kita ribut pasir tak lalu lah, dia unta boleh lalu. Unta ni dia kalau ribut pasir tu, dia jalu tapi dia keluar selaput satu. Dia keluar selaput tu macam dia punya cermin lah. Dia jalan dah. Hebat tak hebat tuan-tuan, Allah jadikan unta tuan. Kita tuan, ansuk abuk orang rumah, lepas nyapu pun, oi sudahlah berabuk mata, podih mata kan, berair. Unta tidak. Allah jadikan dia bonggol tu ada air. Siapa pula jadikan tu? Tentu Tuhan yang maha berkuasa. Baik. Kemudian harus akal juga terbagi kepada 2, iaitu menghukum pertama ialah harus akal secara daruri. Itu secara mudah, iaitu gorak berjalan, tinggi besar. Kita tahulah kan, kita tahu dia tu tinggi macam mana, ada ukuran yang rendah. Mana dia tu tinggi, adik dia rendah. Lagi secara daruri yang mudah, ayah lebih tua daripada anak. Boleh tak anak lebih tua daripada ayah?
Ini anak saya ni, asal anak awak tua sangat. Bukan. Maksudnya secara daruri mudah kita tahu. Bergorak, diam, menangis, pecah, berderai, kita tahulah. Kalau kita tengok pinggan tu pecah, ya asal pinggan tu tak pecah, awak ni, mata awak ni tak mana kan dah berderai tu. Dah tahu secara pasti. Kemudian harus akal nazari, iaitu perkara-perkara yang menghukum sesuatu boleh dijadikan ada atau tiada berkehendak. Ni mustahil. Harus akal nazari itu perkara yang kena mendatangkan dalil juga perbahasan dan menunjukkan pada Allah Ta'ala memberikan seperti itu, iaitu Allah SWT jadikan alam ini, jadikan bulan, bintang. Itu kena ada kajian lah. Selalunya bukan kita lah buat kajian tu. Itu bagian-bagian ahli falak, bagian kaji hayat, doktor, itu buat kajian-kajian. Dengan kajian-kajian tu sebenarnya dia akan nampak jelas adanya Allah. Orang yang kalau dia buat kajian tadi pakai spek mata iman, maka dia akan lihat Allah. Tapi kalau dia melihat spek mata keakuan, dia akan nampak diri dia hebat. Sebab tu kalau kita membuat kajian tuan dengan keimanan, maka kita akan Allah hebatnya Allah. Kan? Kalau kita lihat kita buat, tengok aku dah jumpa penemuan yang baru, aku dah jumpa ni. Tak. Jadi semua perkara itu akan kembali pada Allah bila ada buat kajian. Dan juga harus akal nazari juga menunjukkan apa? Allah SWT tu tidak terikat dengan makhluk. Seperti Allah ni tak wajib menjadikan alam. Wajib tak Allah jadikan alam ni? Tak wajib pun. Wajib tak Allah jadikan kita? Tak wajib. Wajib tak Allah Ta'ala masukkan semua orang soleh dalam syurga? Tak wajib. Wajib tak Allah Ta'ala masukkan semua orang zalim tadi masuk neraka? Tak wajib. Boleh tak Allah Ta'ala masukkan semua orang soleh dalam neraka? Boleh. Boleh tak Allah Ta'ala masukkan semua penzina masuk syurga? Pun boleh. Sebab Allah tak terikat. Allah akan buat apa yang dia suka. Fa'alu lima yurid. Namun bila diterjemahkan dalam bentuk syarak, maka Allah SWT memasukkan orang ke dalam syurga tadi kerana sifat rahmatnya. Allah Ta'ala masukkan orang tadi dalam neraka kerana sifat adil Allah. Di situ kita dah nampak. Mana Allah Ta'ala masuk tadi pun dengan hukum syarak orang tadi. Orang tu soleh di dunia, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga. Di dunia tu dia melanggar perintah Allah Ta'ala, enjoy sakan, joli kata, semayang tak ada, semua tak ada, neraka lah jawapannya. Namun itu tidak wajib pada Allah masukkan dan membuat sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung balik dalam hukum adat pula. Ada soalan tuan-tuan? Kalau tak ada soalan, kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi.